Assalamualaikum guys, welcome to Harris Creation Channel. Lautan Pasifik meliputi kira-kira 1/3 daripada keseluruhan permukaan bumi dan ia lebih besar daripada gabungan semua tanah di bumi. Selain dari beberapa pulau yang berselerak dan kebanyakannya kosong, ianya menunjukkan bahawa anda cukup malang jika tersesat di sini. Peratusan untuk anda dijumpai hidup-hidup adalah hampir mustahil jika tersesat di sini. Namun, terdapat satu kisah menarik di mana ada seorang nelayan yang berjaya melakukannya. Dia kini memegang rekod dunia secara tidak sengaja dan mungkin tiada siapa yang mahu mengatasi masa terlama yang dihabiskan untuk hilang di laut. Entah bagaimana beliau terselamat daripada tersesat selama 438 hari di Lautan Pasifik, rekodnya ini mungkin tidak akan dikalahkan dalam masa terdekat. Tetapi bagaimana dia melakukannya? Jawapannya terletak pada bagaimana nasib malangnya bermula. Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Pada tahun 2012, Alvarenga adalah seorang nelayan berpengalaman di Mexico. Pada 17 November, dia dan seorang lagi lelaki bernama Ezequiel Cordoba berlepas bersama dengan sebuah bot nelayan kecil mereka dari perkampungan nelayan kecil Costa Azul di pantai Pasifik, Mexico. Mereka merancang untuk hanya bekerja selama 30 jam memancing. Jadi, bot mereka agak kecil dan tidak dilengkapi sama sekali untuk menghadapi musibah yang akan datang. Ia pada asasnya adalah sebuah sampan tanpa bumbung atau kabin. Panjangnya hanya 7 meter dan hanya mempunyai sebuah enjin kecil dan kotak ais untuk menyimpan ikan mereka. Walaupun mengetahui ribut akan datang berhampiran kawasan itu, mereka merasakan akan boleh memperoleh wang yang cukup untuk sehari bagi menyara mereka selama seminggu. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil peluang dan mengembara sejauh 120 km dari pantai untuk bekerja. Pada pukul 1 pagi, ribut melanda mereka dan hampir menenggelamkan bot mereka. Dalam keadaan panik, kedua lelaki itu memotong tali pancing mereka dan menjatuhkan semua tangkapan dan kebanyakan peralatan mereka ke laut untuk menjadikan diri mereka lebih mudah bergerak. Mereka berada 6 jam dari pantai. Jadi mereka mengembara di tengah ribut dan malam dalam percubaan terdesak untuk kembali. Menjelang 7 pagi, hanya 24 km dari pantai dan mereka dapat melihat gunung di kaki langit. Tetapi kemudiannya, nasib buruk menimpa mereka di mana enjin bot mereka mula mati. Tanpa sebarang dayung atau layar, angin yang luar biasa kuat mula menolak bot mereka keluar ke laut lepas. Apa yang tinggal adalah alat radio yang mempunyai bateri kecemasan cukup untuk menghantar mesej kepada majikannya, Wilhelmino Rodriguez, di darat. Malangnya, bateri tersebut habis sebelum lokasi mereka diketahui. Bayangkan kekecewaan mereka berdua rasai pada saat itu apabila radio mereka mati dalam semua hubungan dengan dunia luar. Majikan mereka mula melakukan operasi pencarian untuk mencari mereka selama beberapa hari. Tetapi apabila bot mereka hanyut lebih jauh ke dalam keluasan Pasifik, operasi ini menjadi semakin sukar dan akhirnya terpaksa berputus asa. 5 hari kemudian, angin telah meniup mereka sejauh 450 km dari pantai sebelum akhirnya reda. Mereka tidak dikelilingi oleh apa-apa selain lautan di setiap arah dan bot mereka pula sangat kecil. Mereka tahu bahawa mereka mungkin tidak akan dapat dikesan dari udara. Mereka tidak mempunyai senjata atau cara lain untuk memberi isyarat meminta pertolongan selain dengan melambai. Jadi, mereka tahu bahawa peluang mereka untuk terus hidup akan menjadi tipis. Mereka tidak mempunyai bekalan lagi di atas kapal. Oleh itu, mereka terpaksa menangkap ikan atau burung kecil yang mendarat di atas bot mereka dengan tangan kosong untuk mendapatkan makanan. Mereka mengambil botol plastik yang ditemui terapung berhampiran mereka dan menggunakannya untuk mengumpul air hujan untuk minuman. Tetapi, dalam tempoh yang lama tiada hujan, mereka terpaksa meminum darah penyu yang mereka tangkap dengan tangan atau air kencing mereka sendiri. Bayangkan, hari demi hari, bulan demi bulan dengan hanya satu orang lain untuk bercakap dan satu cara lain untuk menghiburkan diri ialah menangkap ikan atau tidur siang. Ianya sangat mudah untuk memahami bagaimana seseorang boleh menjadi gila dalam situasi ini yang menurut cerita Alvarenga tentang kawannya. Ezequiel Cordoba
berputus asa kira-kira 4 bulan selepas pengasingan. Dia jatuh sakit akibat semua makanan mentah yang dimakan dan mula enggan makan dan akhirnya mati kelaparan. Sebelum dia mati dengan mata terbuka, dia mengeluarkan 2 janji daripada Alvarenga. Salah satunya ialah Alvarenga tidak memakan mayatnya, dan yang lain ialah dia mencari ibu Cordoba dan memberitahunya apa yang berlaku. Alvarenga berkawan dengan mayat itu dan berbual dengannya selama 6 hari sebelum dia menyedari kegilaannya sendiri. Jenazah Cordoba pergi ke laut dengan sedikit upacara. Alvarenga ketika itu kesorangan di tengah-tengah ketiadaan manusia. Dia ibarat satu titik kecil di dalam lautan Pasifik yang besar. Lautan Pasifik Tengah, tempat dia berada, adalah suatu tempat di bahagian dunia yang sangat sunyi. Kapal jarang melalui kawasan ini. Tetapi, dia mendakwa pernah bertemu dengan sebuah kapal ketika dia bersendirian. Sebuah kapal kargo lalu tepat di sebelahnya dan 4 lelaki di dalamnya melihatnya melambai. Tetapi mereka terus bergerak melepasinya dan tidak pernah peduli untuk berhenti. Bayangkan betapa kecewanya dia. Anda bersendirian dan akhirnya anda ternampak peluang diselamatkan, tetapi mereka hanya mengabaikan anda dan terus berlalu. 11 bulan Alvarenga telah mengembara kira-kira 8,000 km merentasi lautan dengan bot kecilnya. Pakaiannya koyak rabak dan dia hanya mempunyai sehelai baju untuk melindungi dirinya daripada sinaran matahari. Pada 30 Januari 2014, dia melihat buah kelapa hanyut dan burung mendarat di sekeliling botnya. Dia tahu bahawa daratan semakin dekat. Dia menemui sebuah pulau yang kelihatan tidak berpenghuni. Mengambil masa setengah hari dengan hanyut berhampiran pantai, dan akhirnya dia melompat keluar dari botnya buat pertama kali dalam lebih setahun. Dia naik ke darat dan menemui sebuah rumah. Selepas 438 hari dan perjalanan hampir 11,000 km, dia akhirnya telah berjaya berhubung dengan manusia lain. Alvarenga akhirnya mendarat di Ebon Atoll. Ia merupakan hujung selatan Kepulauan Marshall dan salah satu tempat paling terpencil di planet ini. Sekiranya dia terlepas tempat ini, perhentian seterusnya yang mungkin baginya ialah Filipina, iaitu hampir 5,000 km lagi. Dan kerana dia mengambil masa 438 hari untuk mengembara kira-kira 11,000 km, ia mungkin akan mengambil masa kira-kira 240 hari lagi untuk sampai ke Filipina. Nasib baik baginya apabila berjaya mendarat di kepulauan kecil ini di tengah-tengah lautan terbesar di bumi. Akhirnya dia diterbangkan kembali ke rumahnya di El Salvador dan mula menerbitkan sebuah buku. Ahli keluarga Cordoba bertindak menyamannya kerana mereka mendakwa bahawa dia mungkin telah memakannya. Jadi pengejarannya di sini, walaupun anda dapat bertahan lebih setahun terdampar di tengah laut, anda masih boleh didakwa atas sesuatu yang anda mungkin atau mungkin tidak pernah lakukan semasa anda berada di luar sana. Peguam Alvarenga menafikan tuduhan ini dan dia juga telah berjaya melepasi ujian pengesan pembohongan. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.